Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri pembelajaran pendidikan Islam. Kali ini kita sambung lagi dengan bidang adab, iaitu tajuk ilmu dituntut, adab dipelihara, siri yang kedua untuk tahun 3. Diharap kepada semua anak-anak bersedia dengan nota, catatan dan pen untuk mencatat segala isi-isi pembelajaran kita pada kali ini. Dan juga diharapkan semua anak-anak dan para murid sekalian berada dalam keadaan sihat serta sentiasa menjaga diri dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa belajar serta kita mengaminkan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkatan dan keredaan serta dipermudahkan urusan pembelajaran kita pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita selesai membaca doa. Seterusnya kita lihat kepada objektif pembelajaran kita pada kali ini. Di akhir pembelajaran nanti diharapkan kepada semua murid-murid dan anak-anak yang dikasihi Allah sekalian agar dapat menguasai yang pertama, menjelaskan adab-adab menuntut ilmu dengan tepat, dan yang kedua, menyenaraikan kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu dengan betul. Itu antara objektif pembelajaran kita pada kali ini. Baik. Kita lihat terlebih dahulu berkenaan dengan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, adab menuntut ilmu yang pertama adalah sabar dan ikhlas. Ya, kita mesti bersabar dalam menuntut ilmu ini. Jangan cepat berputus asa dalam kita belajar ini. Susah-susah dalam belajar ini tetap ada manisnya pada masa yang akan datang. Juga kita sebagai pelajar dan murid-murid mestilah juga ikhlas dalam menuntut ilmu ini kerana Allah Ta'ala. Ingat ya anak-anak, belajar dan menuntut ilmu ini mesti diniatkan lillahi ta'ala. Jangan kita menuntut ilmu ataupun hadir ke sekolah ataupun kita belajar dengan cara PDPR sekalipun, jangan kerana ibu dan bapa kita yang suruh. Jangan kerana kita takutkan kepada guru-guru. Kerana tak hadir nanti kena denda dan sebagainya. Jangan. Niat kita mestilah kita belajar ini niat untuk menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita pelajari itu dapat meresap ke dalam jiwa dan sanubari kita untuk kegunaan kita setiap hari, insya-Allah. Baik, kita lihat pula kepada adab yang kedua, sentiasa berdoa dan bertawakal. Ya, jangan putus berdoa anak-anak. Ya, setiap kali selepas solat, kan, teruskan berdoa. Teruskan berdoa kepada Allah, ya Allah, kan, permudahkanlah urusan pembelajaranku, ya Allah. Berikan kekuatan ingatan aku, ya Allah. Mudahkan aku dalam mengingati pelajaran, ya Allah. Ya Allah, kan, mohon pada Allah juga supaya diangkatkan dengan cepat wabak COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita dapat belajar seperti biasa, kita dapat hadir ke sekolah seperti biasa, belajar dengan guru-guru seperti biasa. Dan juga kita juga perlu bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, setelah kita belajar bersungguh-sungguh, kan. Akhir sekali tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang memberikan kejayaan kepada kita, yang memberikan kita faham, yang memberikan kita pandai dalam pelajaran ini bukan orang lain, kan. Bahkan yang memberi kita pandai itu adalah
Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaratnya kita mesti berusaha terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Barulah kita bertawakal kepada Allah. Baik, seterusnya kita lihat yang ketiga, bersungguh-sungguh semasa belajar. Jangan bermain-main ketika belajar, ketika menuntut ilmu. Tak kiralah kita belajar secara online ataupun kita belajar secara bersemuka di sekolah ataupun di mana-mana tempat, asalkan namanya belajar menuntut ilmu ini perlu bersungguh-sungguh. Tunjukkan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Bukan belajar sambil lewa, belajar sambil bermain-main, kan, tidak fokus. Itu tidak elok dari segi menuntut ilmu kita. Islam mengajarkan kita adab-adab yang baik ketika menuntut ilmu, iaitu antaranya bersungguh-sungguh ketika belajar. Baik, yang keempat, menghormati guru. Yang ini pun penting, amat penting. Kita sebagai murid, kita sebagai anak-anak pelajar ini hendaklah menghormati guru dan jangan kita derhaka kepada guru kita ataupun kita maki guru kita, kita perli guru kita, kan. Bagai-bagai lagi kita buat, kita menyakiti hati guru-guru kita, kan. Itu suatu perbuatan yang tidak ada adab dalam Islam. Sebab itu pentingnya ilmu ini untuk mendidik jiwa kita supaya menjadi anak-anak yang beradab, kan. Setengah orang ada adab, ada ilmu tapi tidak ada adab. Belajar pandai, rajin, kan. Keputusan peperiksaan cemerlang, tapi adab dan sahsiah diri gagal, kan. Tidak elok. Jadi yang penting kita ada ilmu dan kita juga ada adab yang baik, kan, supaya diri kita ini sentiasa dihormati oleh Allah, sentiasa dihormati oleh masyarakat dan kawan-kawan kita. Itu pentingnya kita dalam menghormati guru kita. Jangan sesekali kita merendah-rendahkan guru kita. Jangan duk main saman menyaman guru kita, kan. Itu suatu perbuatan yang tidak beradab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak dapat keberkatan dalam belajar kalau kita duk marah pada guru kita, kalau kita tak hormat pada guru kita, kan. Guru kita ni umpama ibu dan ayah kita juga. Cuma guru ni tempatnya di sekolah, ibu ayah tempatnya di rumah, kan. Jadi belajar menghormati guru supaya ilmu yang kita perolehi itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang seterusnya, yang kelima, beramal dengan ilmu. Ingat, jangan kita belajar saja, jangan kita pandai saja tapi kita tak amal, tak guna. Anak-anak semua belajar tapi tak amal. Dah tahu dah begini-begini buat, kan, tapi tak amal semasa dalam kehidupan harian, kan. Umpamanya macam ni lah, orang yang berilmu tetapi tidak beramal ini umpama sebuah kereta yang tak ada steering, kan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, kan. Ilmu tanpa amal ibarat pokok yang tidak berbuah. Ataupun istilah saya, kan, istilah saya lagi mudah lah, kan. Ilmu tanpa amal ibarat kereta tak ada steering, kan. Cuba gambarkan, bayangkan bagaimana sebuah kereta BMW, kereta Mercedes, kereta mahal, Volkswagen dan sebagainya yang mahal-mahal, kan. Tapi tak ada steering. Agak-agak bermanfaat tak kereta tu kepada kita, kan. Tak bermanfaat, anak-anak sekalian. Cantik saja, berkilat, kan. Tapi nak bawa tak boleh, nak drive tak boleh. Kerana apa? Tak ada steering. Sama juga dengan ilmu. Kita pandai, kita tahu, dalam ilmu tu kita bijak, tapi kita tak amalkan. Samalah seperti kereta yang tak ada steering tadi. Okey, baik. Dan yang keenam, adab yang keenam iaitu menjaga masa. Ingat, anak-anak, dalam menuntut ilmu kita mesti jaga masa kita. Kita mesti berdisiplin, menghormati masa yang diberikan itu untuk penuhkan, manfaatkan masa itu dengan belajar, kan. Kita dah ada jadual pembelajaran kita, jadi kita kena tepati masa, ikuti masa, masuk kelas dengan tepat, kan, mengikut masa. Belajar kalau secara online ni, kalau kata belajar bermula pukul 7.30 pagi, maka 7.30 pagi lah kita telah bersedia untuk belajar. Itu antara adab-adab kita menuntut ilmu. Baik, seterusnya kita lihat pula kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu, kan. Adab tadi ada 6,
Apakah kepentingannya kita amalkan adab-adab tadi tu? Okey, yang pertamanya, mudah memahami isi kandungan pelajaran. Kan? Jadi kalau kita betul-betul ikut adab tadi tu, yang 6 perkara tadi tu, pembelajaran pun mudah untuk kita fahami. Sebab apa? Kita fokus, kita bersungguh-sungguh semasa belajar, kita ikhlaskan niat nak menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala, insya-Allah kita mudah faham segala isi-isi pelajaran yang kita pelajari. Baik, yang kedua, ilmu bertambah berkat. Kan? Keberkatan itu hadir daripada mana? Hadir daripada hati yang ikhlas. Kan? Hadir daripada kita menghormati guru kita. Kita sanjung guru kita. Kita letakkan guru kita di tempat yang terbaik di dalam hati kita. Kan, insya-Allah Allah berikan keberkatan ilmu itu hasil daripada kita ikhlas niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita menghormati guru kita. Baik, yang ketiga, bermotivasi untuk belajar. Bila kita dapat ilmu ni dengan cara kita ikhlas tadi tu, insya-Allah motivasi untuk belajar itu lebih kuat, kan? Semangat untuk kita belajar, semangat untuk kita menuntut ilmu itu lagi kuat dalam diri kita. Oh, bila orang yang berilmu ini, dia akan rasa, ya Allah, kan? Seronoknya aku belajar hari ini, seronoknya aku menuntut ilmu hari ini, ya Allah. Kan, semangat aku nak belajar. Kerana apa? Itu niat tu penting tadi tu. Niat belajar kerana Allah Ta'ala. Memang dia belajar untuk cari ilmu dan gali ilmu yang ada di atas dunia ini. Baik, yang keempat, disayangi guru dan rakan. Kalau kita rajin belajar, kalau kita bersungguh-sungguh belajar di dalam kelas ataupun di mana-mana saja, kan, insya-Allah guru tu akan sayang dengan kita. Bukan setakat guru, rakan-rakan, kawan-kawan kita pun akan sayang dengan kita. Sebab apa? Kita menjadi murid yang baik, kan? Murid yang rajin, murid yang selalu buat latihan, kan? Kerja rumah yang diberi sentiasa siap. Guru pun akan sayang, guru pun akan sayang dengan dia. Rakan-rakan pun akan sentiasa sayangi dia, menjadi tempat rujukan kawan-kawan. Kerana apa? Dia dah jadi seorang murid yang pandai. Hasil daripada kesungguhan dia belajar tadi. Itu pentingnya kita amalkan adab-adab dalam menuntut ilmu. Baik, yang kelima, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Kan? Hadirnya semangat itu bila kita tahu ilmu yang kita amal ini mestilah perlu diamalkan. Ilmu yang kita pelajari, yang kita dapat daripada pembelajaran itu, kita perlu amalkan dengan sebaiknya dalam kehidupan harian kita. Contohnya, kali ini kita belajar berkenaan dengan adab menuntut ilmu. So, kita dah tahu dah, oh begini adab menuntut ilmu, kan. So, bila belajar nanti, macam itulah yang perlu kita lakukan. Kita belajar adab menghormati ibu bapa. Adab kita dengan ibu bapa. Oh, bagaimana? Okey, hormati ibu bapa, kan, cakap dengan sopan, tak boleh meninggikan suara. Itu antara adab dengan ibu bapa. Jadi kita amallah semasa berada di rumah, kan, dengan ibu bapa, cakap sopan dengan mak ayah, kan, sentiasa patuh dan taat dengan perintah mak ayah. Itu kita belajar semua dalam adab-adab itu. Termasuk juga adab menuntut ilmu ini pun sama. Kan, kita belajar adab tadi bersungguh-sungguh, jaga masa, tepati masa, kan, ikhlaskan niat, bersabar dengan bencana dan sebagainya. InsyaAllah kita akan lebih bersemangat lagi untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan yang terakhirnya, diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, orang yang berilmu, orang yang sentiasa belajar ini, Allah akan angkat darjatnya di sisinya. Untungnya orang yang berilmu ini. Tapi kalau orang yang jahil, orang yang tak mahu belajar, diberi belajar percuma pun tak nak juga, itulah kerugian yang besar pada dirinya. Sedangkan orang yang berilmu ini, Allah akan angkat darjatnya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan pembelajaran kita pada kali ini, anak-anak sekalian dapat mengambil dan beramal dengan ilmu yang diperolehi ini dengan seikhlasnya, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton video pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa para penonton dan murid-murid yang dikasihi Allah sekalian untuk like, share dan subscribe
channel saya ini, dan juga tekan loceng notification untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada channel Murabbidin, insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.